Salam sejahtera, hari ini kita akan membincangkan tentang usaha-usaha penyatuan umat. Nabi Muhammad SAW diutus bagi menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia tentang ajaran Islam. Baginda telah berjaya membentuk sebuah masyarakat di negara Islam Madinah. Peristiwa ini telah mencetuskan fenomena baharu dalam sejarah umat Islam. Usaha yang pertama, menyatukan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj merupakan penduduk asal Madinah. Sebelum kedatangan Islam dan Nabi Muhammad, kedua-dua golongan ini sentiasa bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dan banyak peperangan yang berlaku antara dua puak ini seperti Perang Sumair, Perang Bu'ad sehingga mengorbankan banyak nyawa. Permusuhan ini berpunca daripada masalah kepimpinan karena mereka ingin menerajui pentadbiran kota Madinah. Oleh itu, bagi mewujudkan negara dan pentadbiran Islam yang aman, masalah persengketaan Aus dan Khazraj haruslah diatasi terlebih dahulu. Nabi Muhammad telah mengambil langkah dengan berusaha menyatukan kedua-dua pihak tersebut dan menamakan mereka sebagai orang Ansar. Rasulullah SAW menerapkan akidah Islamnya kepada mereka sehingga mereka sanggup melupakan permusuhan yang berlaku. Seterusnya, membina masjid. Masjid menjadi lambang kesatuan ummah dan umat Islam. Sebelum Nabi Muhammad tiba di Madinah, Baginda tiba di sebuah perkampungan Quba yang terletak lebih kurang 3 km dari Madinah. Di sini, Baginda telah membina Masjid Quba, yaitu masjid pertama dibina dalam sejarah umat. Rasulullah SAW terus menunaikan sholat selepas masjid itu siap. Pembinaan masjid ini menunjukkan bahwa ibadat menjadi tempat kesatuan umat untuk berkumpul. Masjid juga menjadi institusi keilmuan bagi Rasulullah SAW mengembangkan dakwah Islam. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat orang Islam untuk bertemu serta berbincang bagi menyelesaikan sebarang masalah. Pada peringkat awal, masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk berniaga. Masjid pertama yang dibina di Madinah pula ialah Masjid Nabi. Masjid ini dibina di atas tanah milik dua orang yatim, yaitu Syah dan Suhail, yang dibeli hanya dengan 10 dinar sahaja. Selain itu, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Setelah Nabi Muhammad berjaya menyatukan Aus dan Khazraj, Rasulullah SAW berusaha pula mempersaudarakan orang Ansar dan Muhajirin. Tujuan Rasulullah berbuat demikian adalah untuk membantu orang Muhajirin dari sudut ekonomi dan kepentingan umum juga, termasuklah sosial dan politik Islam di Madinah. Sekiranya masalah ekonomi tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka adalah sukar bagi Baginda membangunkan sebuah negara yang benar-benar kukuh. Dengan persaudaraan ini, orang Muhajirin mempunyai kekuatan untuk berada di tempat baru selepas meninggalkan kampung halaman sehelai sepinggang. Seterusnya, menggubal perlembagaan negara. Sebelum pembentukan sebuah negara, perlembagaan negara dibentuk untuk menjamin keamanan dan pengurusan pentadbiran negara, sama ada dalam bidang politik, sosial, agama, ekonomi, dan sebagainya. Oleh itu, perlembagaan untuk negara Islam Madinah telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad untuk menjamin perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah sebagai sebuah komuniti atau ummah dan menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam. Perlembagaan ini diwujudkan hasil daripada persetujuan bersama antara Islam dan orang Yahudi. Pada dasarnya, kesemua penduduk Madinah menerima perlembagaan ini secara terbuka. Dalam piagam ini, beberapa aspek penting telah diberikan penekanan oleh Nabi Muhammad seperti tanggung jawab bersama untuk mempertahankan Madinah, kebebasan beragama, Al-Quran sebagai asas peraturan perlembagaan,
dan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ketua negara. Usaha yang seterusnya melaksanakan syura. Pelaksanaan syura dalam menyelesaikan masalah adalah begitu penting dalam sesebuah pertumbuhan atau pentadbiran negara. Syura ialah sebuah konsep perbincangan bagi menyelesaikan masalah dalam pentadbiran umat Islam. Pentingnya syura dilaksanakan adalah untuk mengelakkan perbelahan pendapat, pandangan, dan sebagainya dalam rangka menyatukan persepahaman dan bermufakatan antara kesemua pihak dalam pelbagai perkara. Dari segi pentadbiran negara, syura dikaitkan dengan khalifah berdasarkan dasar yang dibuat, yaitu melaksanakan hukum hakam Islam dan menjaga maslahat ummah. Dua dasar inilah yang dijamin melalui pelaksanaan sistem syura yang juga merupakan sebuah badan muhasabah terhadap pemerintahan. Sistem syura atau masywarat telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad melibatkan semua peringkat yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan mengelakkan kezaliman. Sebarang masalah yang timbul sama ada dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial akan dibincangkan dan diselesaikan bersama. Setiap anggota masyarakat diberikan peluang untuk memberi dan mengemukakan pendapat selagi tidak bercanggah dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Di samping itu, menyusun pentadbiran. Nabi Muhammad ialah pemimpin agung umat Islam dan baginda merupakan pemimpin dan orang pertama yang menegakkan negara Islam di Madinah. Oleh itu, baginda bertindak sebagai ketua negara Islam dan juga pemimpin masyarakat, pemimpin dalam sholat, pemerintah, serta panglima dalam peperangan. Baginda menyusun dan membentuk dasar pemerintahan kerajaan Islam dengan menubuhkan struktur pemerintahan, yaitu membentuk organisasi kerajaan yang merangkumi pelbagai jawatan, melantik pegawai, dan kaki tangan di peringkat pusat dan wilayah. Selain itu, baginda turut menubuhkan dan membentuk sistem keuangan yang merangkumi sumber keuangan, percukaian, zakat, jizyah, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Selain bidang keuangan, Nabi Muhammad turut menubuhkan pasukan tentara. Pasukan tentara adalah penting bagi sebuah negara. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kesucian serta kedaulatan agama dan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjaya menubuhkan pasukan tentara yang kuat dan mempunyai semangat jihad yang tinggi. Tentara Islam telah memperoleh beberapa kejayaan termasuk dalam Perang Badar, Khadak, Mu'tah, dan sebagainya. Akhir sekali, dakwah dan diplomatik. Usaha-usaha dakwah juga dipergiatkan. Kegiatan tidak lagi tertumpu di Madinah. Beberapa utusan telah dihantar untuk menjalin hubungan diplomatik di samping berdakwah. Antaranya termasuklah menghantar utusan ke Habsyah, Yamamah, Mesir, dan lain-lain. Ada antara utusan tersebut diterima baik dan ada juga yang ditolak. Usaha-usaha penyebaran Islam menerusi misi dakwah dan diplomatik dilihat sebagai usaha membentuk ummah yang lebih luas yang tidak terhad kepada tanah Arab Madinah, tetapi di luar wilayah dan sepadan negara Islam. Kesimpulannya, penyatuan ini merupakan bukti yang jelas bagi mencapai matlamat jangka masa panjang untuk kemenangan Islam. Kesetiaan penduduk Madinah telah menjamin kejayaan Islam di Madinah. Sungguh pun baginda berhadapan dengan cabaran getir, namun baginda telah berjaya dalam usaha penyatuan ummah.